Saudari yang saya kasih sekalian, seperti yang dinyatakan oleh pengurusi majlis sebentar tadi, malam ini kita sedang menyaksikan berulangnya satu lagi babak-babak kezaliman yang dilakukan oleh sang pemerintah ke atas pimpinan dan juga parti kita Perikatan Nasional. Tetapi dengan kehadiran yang begitu ramai, dengan semangat yang begitu tinggi, saya yakin apapun tindakan yang dilakukan oleh kerajaan Pakatan Harapan dengan UMNO dan Barisan Nasional, kita akan tetap mara ke hadapan untuk mengangkat martabat umat dan memakmurkan negara ini. Seperti yang dikatakan, di Dewan ini jugalah kita berhimpun sekian lama untuk menyelamatkan seorang manusia yang dizalimi pada ketika itu. Tetapi hari ini, bila diberikan sedikit kuasa, manusia ini sudah gila kuasa, lupa daratan. Dan hari ini manusia ini menyerang Tok Guru, menyerang Perikatan Nasional, parti yang telah menyelamatkan beliau dan membebaskan beliau daripada penjara. Sebab itu, pada malam ini kita berhimpun sekali lagi untuk mengingatkan kepada manusia ini dan badut-badut yang berada dalam kumpulannya. Kamu tunggu dalam pilihan raya negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi. Rakyat akan bangkit dan humban Pakatan Harapan dan mereka yang zalim. Saya bukan marah, tapi saya geram. Sebab saya berada di Dewan ini semenjak 1998. Beliau meminta saya untuk membantunya dan mendapatkan dukungan PAS. Tetapi apabila PAS dengan penuh kesungguhan menyelamatkan beliau, hari ini beliau menggigit kita dengan sedikit kuasa yang ada di tangannya. Percayalah, kuasa ini tidak akan bertahan lama. Setuju atau tidak? Takkan salah nak tukar kerajaan. Lawan-lawan dapat letter of demand besok. Kita juga yakin bahawa pertuduhan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilemparkan semalam 6 pertuduhan. Hari Isnin ini ada satu lagi pertuduhan. Tetapi kita yakin pertuduhan ini bukan kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin perompak. Bukan kerana beliau perasuah. Bukan kerana beliau penyamun. Penyamun, perompak dan perasuah adalah rakan kongsi kamu pada hari ini. Hoya hoi. Tetapi beliau dituduh, diheret ke mahkamah kerana inilah insan yang telah melancarkan gerakan massa bersama-sama dengan PAS dan gerakan atas nama Perikatan Nasional, sehingga dalam pilihan raya umum yang ke-15 kita berjaya menang dengan bergaya dan mendapat sokongan yang besar daripada rakyat Malaysia. Tapi apakan daya kita tidak dapat membentuk kerajaan. Faham-fahamlah
Tak mengapa. Saudara-saudari, mereka berada dalam keadaan yang cukup cemas. Kerana momentum rakyat dalam pilihan raya umum yang ke-15 ini masih kuat di bawah. Betul atau tidak? Kemarahan rakyat terhadap Pakatan Harapan semakin meluap. Kerana melihat gelagat badut-badut Pakatan Harapan di dalam parlimen. Kita minta supaya mereka bersama-sama menentang korupsi. Hari ini korupsi menjadi darah daging keluarga Pakatan Harapan. Rakyat minta mereka menentang nepotisme. Nepotisme menjadi semakin subur di dalam kerajaan campuran dan kerajaan luar tabi'i ini. Lihat saja bukan isteri, anak, menantu menjadi sang penguasa. Bila disebut nepotisme, dia beri definisi baru. Kalau pro bono bukan nepotisme. Tak bayar gaji bukan nepotisme. Anak saya bijak. Anak saya pandai. Yang tak cerdik semua penyokong Perikatan Nasional. Ini suara manusia yang angkuh dan sombong. Saudara-saudari, masalah rakyat tidak selesai sudah hampir lebih 100 hari. Betul atau tidak? Tiada penyelesaian yang diumumkan oleh Perdana Menteri atau Menteri Keuangan atau Menteri Ekonomi. Yang ada raja formula. Harga ayam meningkat naik, jangan makan ayam. Kalau restoran itu mahal, boykot restoran yang berkenaan. Lebih cerdik Ahmad Mazlan. Kemudian yang terbaru, beli nasi lemak bukan lagi di warung. Beli nasi lemak di mesin layan diri atau vending machine. Tekan mesin, nasi lemak berterabur. Ini apa punya dasar ini? Apakah dasar-dasar ini boleh mengangkat martabat umat? Apakah dasar ini boleh menyelamatkan rakyat daripada tekanan ekonomi dan kos sara hidup? Tidak. Sebab itu mereka cemas. Mereka tidak ada kekuatan. Rakyat sudah penat melihat gelagat badut-badut dalam kerajaan pada hari ini. Yang dipamerkan tak nak pakai tali leher. Tak apalah, tak nak pakai tak apalah. Tak nak pakai kasut, nak pakai capal. Pergi Bangkok pakai songkok. Balik rumah tak pakai songkok. Ini semua, it is so artificial. Setiap hari Jumaat pergi masjid, keluar masjid panjat kereta. Terlalu artificial. Saya kenal dia lama, saudara. Sebab itu malam ni Datuk Taki paksa saya bercakap. Saya kata tak bolehlah, Panglima dah ada. Dia kata sebab kamu kenal dia. Ya, aku kenal dia tu, aku tendang dia dah lama dah. Saudara, rakyat nak solutions. Rakyat nak penyelesaian. Rakyat minta hentikan witch hunting. Rakyat minta hentikan buruan politik. Rakyat minta hentikan politik dendam, kesumat, hasad dan dengki yang dilakukan oleh Perdana Menteri pada hari ini.
Rakyat nak maju ke hadapan. Nanti aku yang penceramah malam ni, tunggulah sekejap. Yang pertama, rakyat tanya mana telur ayam. Nuh nak selesaikan telur ayam, lari ke India. Rakyat Malaysia terpaksa makan telur India, tuan-tuan. Jangan ingat lain, ini telur dari India. Wah, sebelum ni dia kata kita nak buat tender terbuka. Tidak ada direct nego. Pimpinan ahli parlimen telah cabar dalam parlimen, nyatakan siapa yang dapat kontrak bawa telur India ke Malaysia. Tuan-tuan tahu siapa? Dipak. Dipak siapa? Kawan Rosmah. Dalam parlimen tak jawab. Tapi kita sudah bongkarkan. Dipak duduk sebelah Mat Sabu pergi ke India. Saya nak tanya, apa peranan Dipak? Mana tanda terbuka? Kenapa Dipak aja boleh bawa telur, orang lain tak boleh bawa telur? Telur Dipak, bukan telur yang dibawa oleh Dipak. Kategori D, tuan-tuan. Harganya lebih mahal. Saya dapat maklumat daripada kementerian. Dipak diberikan, difahamkan mendapat bekalan kontrak telur ini pada harga 32 sen, tapi kategori D. Kita tanya, apakah ada saringan keselamatan di Jabatan Veterina? Kita tahu setiap produk makanan yang nak masuk dalam negara mesti ada 5 saringan. Tetapi saringan-saringan ini difahamkan dikecualikan. Siapa yang nak semak tentang keselamatan telur daripada India? Siapa nak semak kualiti telur daripada India? Dan sekarang sudah ada perbincangan untuk subsidi tambahan 20 sen lagi. Maknanya telur kategori D harganya 52 sen di dalam pasaran. Ini cerita apa? Baru satu isu telur sudah gagal untuk mereka selesaikan. Tuan-tuan tengok, ringgit Malaysia jatuh lagi. Dia sentuh saja Tan Sri Muhyiddin Yassin. 2 hari yang lepas, ringgit merudum kepada RM4.52 berbanding dengan $1 Amerika. Ish. Hoi ahoi. Melaun sungguh kerajaan ini. Sebab itu jangan sentuh Perikatan Nasional. Sentuh ekonomi akan rosak kerana dunia menghormati kepimpinan Perikatan Nasional yang bersih dan berintegriti. Rakyat sedang tanya bila boleh keluar KWSP. Tuan-tuan tahu, seorang menteri keuangan yang kononnya menteri keuangan yang paling cerdik di dunia. Pemberita tolong laporkan. Apa menteri keuangan yang baru ni? Yang mendapat nasihat daripada putrinya.
Papa, beritahu kepada rakyat yang susah kalau nak keluarkan KWSP, pergi dapat pinjaman bank terlebih dahulu. Mangkuk Khayun punya Menteri Keuangan. Rakyat susah. Nak bayar pinjaman rumah tak dapat. Nak bayar pinjaman kereta tak dapat. Nak minta keluarkan wang sendiri, simpanan sendiri. Bukan wang bapa kamu. Tak boleh pergi pinjam. Ini Menteri Keuangan apa? Apakah dia benar-benar memahami denyutan nadi rakyat yang susah? Atau dia membela pemilik-pemilik bank yang pastinya akan mengenakan kadar faedah di atas pinjaman bank tersebut? Betul atau tidak? Maknanya pinjam dari bank, korek lubang ini, kambos lubang ini. Ini bukan dasar ekonomi yang baik. Tuan-tuan, jangan lupa, apabila negara kita menghadapi COVID-19, banyak pihak yang terkesan. Apa yang kita lakukan? Peniaga-peniaga kecil terkesan, individu terkesan, tidak boleh membayar pinjaman bank. Inilah insan di depan kita. Tan Sri Muhyiddin Yassin, apa yang dilakukan? Saya dapat pengesahan daripada Bank Negara hari ini. Daripada April hingga September 2020. April hingga September 2020. Berlaku sudden halt in economic activities. Maknanya kejutan yang tergempar dalam keadaan semua aktiviti ekonomi terhenti. Insan ini mengisytiharkan 6 bulan automatic moratorium yang memberikan manfaat kepada 8.3 juta rakyat Malaysia, termasuk 250,000 SMEs yang mendapat automatic 6 bulan moratorium. Inilah pemimpin yang prihatin kepada rakyat yang ada dalam keadaan susah. Kemudian daripada Oktober 2020 hingga Mei 2021, semasa beliau menjadi Perdana Menteri, dia lakukan targeted, kerana ketika itu sudah ada gradual opening of borders. Sempadan daerah sudah dibuka, sempadan negeri sudah dibuka. Banyak syarikat dan individu sudah kembali ke tempat kerja dan sudah ada kemampuan untuk membayar hutang. Tan Sri Muhyiddin Yassin memperkenalkan targeted approach dan ianya telah memberikan manfaat kepada 1.5 juta rakyat Malaysia, termasuk 49,000 SMEs dalam negara ini. Inilah pemimpin yang peduli dan prihatin kepada rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama. Bila rakyat susah, dibebankan dengan hutang, jangan suruh rakyat berhutang lagi. Tetapi Perikatan Nasional, PAS, bersatu dan gerakan, mempunyai pasukan yang cukup profesional, memikirkan masalah rakyat di bawah, memperkenalkan moratorium yang memberikan manfaat kepada jutaan rakyat Malaysia. Mahu lagi ke Perikatan Nasional kembali di Putrajaya, tuan-tuan? InsyaAllah dalam masa beberapa Kemudian ketika itu, dalam tempoh yang begitu sukar, berapa banyak syarikat yang terpaksa gulung tikar,
yang terpaksa buang pekerja. Sekali lagi Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Majlis Keselamatan Negara, Majlis Ekonomi Negara mengingatkan jangan buang pekerja, selamatkan mereka. Majikan kata, bagaimana nak selamat Tan Sri, kami tak mampu nak bayar gaji. Kilang kami hampir ditutup. Tak mengapa, jangan tutup. Perdana Menteri tampil dengan dasar wage subsidi, subsidi upah. Ingat atau tidak? Tuan-tuan, saya nak umumkan pada malam ini, di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional, kita telah menyelamatkan seramai kita telah menyuntik dana subsidi upah sebanyak 21 bilion ringgit dan menyelamatkan 358,000 syarikat dengan jumlah 2.96 juta pekerja. Media tolong lapor. Saya bukan bawa fitnah. Saya bawa angka yang tepat. I'm a mathematician. Numbers don't lie. Yang pembohong adalah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pada hari ini. Rakyat tak ada kerja. Rakyat kena buang syarikat gulung tikar. Insan ini dengan berani, tegas, tampil ke depan, selamatkan mereka, bagi upah gaji kepada mereka. Hampir 3 juta rakyat diselamatkan. 358,000 syarikat tidak perlu gulung tikar kerana bantuan daripada Kerajaan Perikatan Nasional pada ketika itu. Alhamdulillah. Anak-anak muda tanya, mana pekerjaan? Saudara, kita ada jawapan. Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri telah mengarahkan saya, Azmin, kamu keluar ke negara-negara luar, cari pelabur asing masuk. Dia tak hantar anak perempuan dia. Dia tak hantar menantu dia. Dia hantar menteri dia. Sebab menteri dia semua bijak-bijak belaka. Ni. Ramai sini. Datuk Taki, Datuk Seri Hamzah, Ronald Kiandi, Datuk Saifuddin Abdullah, tu. Datuk Dr. Radi Jidin, Datuk Kamarudin Jaafar, tu. Seri Kandi kita, Datuk Seri Rina Harun. Semua ni bijak-bijak belaka. Kami bukan badut. Bawa pelaburan masuk. Saya nak cerita sebentar lagi. Saudara, dalam 18 bulan Perikatan Nasional memerintah, dalam keadaan sempadan negara ditutup, dunia menghadapi pandemik, krisis ekonomi bukan saja di Malaysia, di rantau dan di seluruh dunia, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional mencipta sejumlah 540,000 pekerjaan baru yang berkualiti tinggi dalam tempoh 18 bulan. Datang puak-puak badut ni, oh ni semua tak ada pengajian, ni semua bodoh belaka, sebab tu mereka menyokong Perikatan Nasional. Yang sokong Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang lepas kerana mereka menghargai komitmen dan sumbangan besar Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional menyelamatkan rakyat, mengangkat martabat umat dan memakmurkan negara ini. Betul atau tidak? Saudara, peniaga-peniaga bertanya bagaimana prestasi pelaburan dan perdagangan negara. Saya nak beritahu, baru sahaja 2 minggu yang lepas diumumkan prestasi pelaburan Malaysia. Saya nak sebut pada malam ini. Jangan terkejut. Sebab ini angka rasmi.
pada tahun 2021, siapa Perdana Menteri ketika itu? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jumlah pelaburan yang diluluskan masuk ke dalam Malaysia melonjak luar biasa sebanyak 309.4 bilion ringgit yang tertinggi pernah dicatatkan. Angka pre-pandemic pun tidak dapat mencatat sejumlah itu. Kerana pelabur-pelabur asing yakin kerajaan yang baru dibentuk dengan dukungan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, PAS, Gerakan dan Bersatu. Mereka yakin ini kerajaan yang bersih, yang stabil, yang bertanggungjawab, yang berintegriti. 309,000. 5 minit lagi, saudara. 309.4 bilion ringgit. Dan pada tahun itu juga negeri Kedah yang dipimpin oleh PAS dan Perikatan Nasional mendapat jumlah pelaburan sebanyak 68 bilion ringgit yang tertinggi dalam sejarah negeri Kedah. Kedah ni negeri pertanian dia, tuan-tuan. Tetapi dengan dukungan Tan Sri Muhyiddin, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, pelabur sanggup pergi ke Kedah. Termasuk pembuat kereta Porsche. Dia tak buat di Penang, tak buat di Selangor sebab ini negeri perompak. Pergi ke Kedah. Tahun 2022, Kerajaan Perikatan Nasional masih lagi berkuasa. Jumlah pelaburan mencatatkan 264.6 bilion ringgit dengan 4,454 projek. Saudara, dalam 264 bilion itu adalah jumlah pelaburan daripada Amazon, AWS. Tiba-tiba puak-puak ini dia nak claim kredit. Dia kata Amazon beritahu dengan dia nak labur di Malaysia, dia tunggu sampai kerajaan Madani terbentuk. La ilaha illallah. Saya nak beritahu, ini saya yang diarah oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pergi ke San Francisco in May 2022. Duduk dengan AWS, bincang panjang. Mereka setuju untuk melabur di Malaysia dengan jumlah pelaburan yang begitu besar. Dan NCI, National Committee on Investment, meluluskan pelaburan AWS pada bulan Julai 2022 untuk 10 tahun yang pertama dan pada Oktober 2022 untuk 5 tahun selepasnya menjadikan jumlah 25.5 bilion ringgit atas kejayaan Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Masa saya duduk dengan AWS, dia tak tanya pun Madani bila nak dibentuk. Tak tanya pun. Tapi puak-puak munafik politik ini sanggup berbohong. Tetapi tak mengapa. Keterangan yang saya berikan ini membuktikan kita mampu membawa perubahan. Akhirnya saudara-saudari, sebab dah masa tak ada. Tapi tak apa, gerakan masa ini bukan malam ini saja. InsyaAllah kita akan gerakan ini sampai 6 negeri nanti akan diterajui oleh Perikatan Nasional. Mereka boleh fitnah pimpinan kita. Mereka boleh serang Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dah ada kenyataan siasat beliau sebab dia nak tukar kerajaan. Bila pula jadi kesalahan nak tukar kerajaan? Kalau Perdana Menteri itu zalim, Perdana Menteri itu tidak ada moral, Perdana Menteri itu korup, bersekongkol dengan perompak,
Apakah kita nak membiarkan negara ini rosak? Tanggungjawab kita untuk membentuk sebuah kerajaan yang bersih dan stabil dan terbukti dalam 18 bulan yang mampu mengangkat martabat umat, yang mampu menyelesaikan masalah kekangan ekonomi dalam keadaan yang sukar, adalah kerajaan Perikatan Nasional yang terbukti yang saya telah nyatakan tadi. Jadi saudara, jangan bimbang. Mereka boleh teruskan rancangan mereka untuk penjarakan pimpinan kita. Dia penjarakan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ada jutaan Muhyiddin Yassin akan bangkit di seluruh negara dalam masa yang terdekat. Kalau dia sentuh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, jangan mimpi dia berani sentuh Tok Guru. Jutaan umat Islam dan rakyat Malaysia akan bangkit menyerang mereka. Jadi saudara kena bersiap sedia. Are you ready? Pilihan raya negeri sudah dekat. Kedah, Kelantan, Terengganu, insya-Allah dalam tangan Perikatan Nasional. Kita beri tumpuan Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang. Selangor hampir pasti milik Perikatan Nasional. Saya sudah bertekad, tidak ada masa untuk rehat. Kita harus kerja kuat. Saya mendoakan agar 6 negeri ini menjadi milik Perikatan Nasional, dan pada masa yang sama yang sedang kita aturkan, Kerajaan Persekutuan juga insya-Allah menjadi milik Perikatan Nasional dalam masa yang dekat. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih. Kita mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jangan gusar, jangan gundah gulana. You are not alone. Millions of Malaysians will march together with Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk negara yang lebih makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.